Berita menarik hari ini di Soka.com, Sabtu 16 Oktober. Perutusan kes sporadik atau tidak diketahui punca dilihat semakin bertambah dengan sebanyak 39% dikenal pasti daripada 639 kes baharu COVID-19 di Sabah pada hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun berkata kes sporadik berlaku disebabkan kelalian tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika bergaul atau berada di khalayak ramai. Sementara itu, Masidi yang juga jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah berkata keberkesanan pengambilan vaksin dapat dilihat berdasarkan kategori pesakit yang dilaporkan setiap hari. Sementara itu, Masidi berkata secara keseluruhan jumlah kes baru di Sabah hari ini adalah lebih rendah berbanding semalam. Jelasnya jumlah kes baru yang didaftar ialah 639, menunjukkan penurunan sebanyak 81 kes berbanding 720 kes yang dilaporkan semalam. Sementara itu, acara berbasikal bersama Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin sempena sambutan hari jadi rasminya disertai seramai 300 peserta. Acara yang diadakan di Pekarangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK itu bermula seawal jam 7.30 pagi dengan pelepasan peserta yang turut disertai sendiri oleh Toh Puan Nurlida dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Dalam acara itu, Tun Juhar yang menyertai sama mengayuh basikal sehingga ke Menara Kinabalu sebelum kembali ke bangunan terbabit dengan jarak sejauh 15 km. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob menafikan meletak jawatan sebagai adun berdasarkan surat peletakan jawatan yang diserahkan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri seperti tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Katanya surat berkenaan dibuat tanpa tarikh ketika dipilih sebagai calon Parti Warisan Sabah pada pilihan raya negeri ke-16 September tahun lalu dan hanya dicop dengan tarikh baharu 8 Oktober 2021 selepas beliau mengumumkan keluar daripada parti itu pada tarikh yang sama. Surat itu katanya tidak sah kerana beliau sudah membuat keputusan untuk membatalkan surat dan aku janji yang pernah dilafazkannya ketika dicalonkan oleh warisan di kerusi Dun Sindumin pada PRN 16 termasuk video yang dirakam berhubung perkara itu. Beliau berkata kesnya sama seperti adun sebatik Hasan Egani yang keluar daripada warisan pada Februari lalu yang turut mengambil tindakan sama selepas warisan menggunakan surat dibuat pada tahun lalu untuk meminta kerusi di sandangnya dikosongkan. Dr. Yusof juga menjelaskan bahawa beliau tidak dipengaruhi sesiapa untuk meninggalkan warisan dan tidak memujuk pemimpin lain dalam parti itu untuk mengikut, menyertai atau mengikut jejaknya. Sebelum ini, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal mendakwa Dr. Yusof cuba mempengaruhi pemimpin lain untuk keluar meninggalkan parti dengan tawaran jawatan dan wang. Mengulas lanjut, Dr. Yusof berkata semua tuduhan itu adalah fitnah dan menjelaskan beliau tidak mahu bergaduh dengan sesiapa dan berharap warisan menerima hakikat apa yang sudah berlaku. Seterusnya, seorang ibu tunggal 9 anak dijatuhi hukuman mati selepas didapati bersalah memiliki dan mengedar dadah di Mahkamah Tinggi Tawau semalam. Tertuduh Hairun Jalmani, 55 tahun yang juga penjual ikan didapati bersalah memiliki dadah jenis syabu seberat 113.9 gram di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Pangkalan Wakuba, Batu 15, Jalan Apas, 10 Januari 2018. Hukuman diputuskan Hakim Mahkamah Tinggi Dr. Alwi Abdul Wahab selepas pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie manakala pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Mengikut keterangan kes, ketika serbuan dijalankan, wanita terbabit berada bersendirian sebelum ditemui bersama satu bungkusan dipercayai yang disembunyikan di bawah katil biliknya. Sementara itu, ketika dibawa keluar dari kamar mahkamah, tertuduh meraung meminta tolong dan seakan masih tidak mengaku bersalah. Wanita terbabit kemudiannya terpaksa ditenangkan oleh anggota polis yang mengiringinya keluar untuk ditempatkan semula di penjara sementara menunggu hukuman dilaksanakan.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana ratusan lubang dan terowong di sepanjang 8 km Sungai Boleh Hutan Simpan Ulu Segama Malua Lahad Datu. Itu kesan hasil aktiviti melombong emas secara haram yang berjaya dibongkar operasi bersepadu Hazana OBK yang dijalankan pasukan Gerakan HAM dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Hidupan Liar dan Tabung Hidupan Liar. Lebih mengejutkan lagi apabila kegiatan berkenaan dipercayai sudah mula dilakukan sejak abad lalu. Timbalan Komander PJA Brigade Sabah Assistant Commissioner Toy P. Lamat berkata, kegiatan itu pertama dikesan di Ladang Ongkor pada 14 Ogos lalu. Katanya pasukan operasi terpaksa menempuhi perjalanan sehingga 8 hari untuk sampai ke sungai berkenaan. Toy P berkata susulan daripada penemuan itu pihaknya terus memusnahkan 6 kawasan termasuk 14 pondok yang dijadikan penempatan sementara bagi pekerja pelombong haram. Katanya pasukan operasi terpaksa keluar dari kawasan berkenaan pada 21 Ogos lalu dengan melalui jeram semata-mata untuk membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu. Toy P berkata setakat ini tiada tangkapan dapat dilakukan kerana pelombong haram berkenaan sudah keluar dari kawasan itu lebih awal sebelum serbuan dibuat. Katanya berdasarkan kepada penemuan barangan wanita di kawasan itu, pihaknya percaya aktiviti melombong emas ini turut disertai oleh lebih daripada 2 wanita. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desaka.com.